Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini adalah video part 5. Okey, bahagian yang kelima untuk pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 7.2 sukatan serakan. Okey, di bawah mata pelajaran matematik tingkatan 5 KSSM. Jadi kita sambung lagi berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah ni. Okey, untuk soalan yang seterusnya ni berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan sukatan serakan data terkumpul ni lah. Okey, baik. Kita tengok bentuk-bentuk soalan dan kita cuba selesaikan soalan. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan titik tengah bagi satu set data mengenai taburan bilangan baju kurung yang dibeli secara atas talian oleh 10 orang pensyarah wanita di sebuah kolej pada tahun lepas. Okey, ini jadual dia. Titik tengah dan bilangan pensyarah. Soalan A, cari nilai A, B dan C. B, bina satu jadual kekerapan dengan menyatakan selang kelas bagi setiap titik tengah berikut. Petunjuk yang diberikan, okey, titik tengah kedua sama dengan titik tengah pertama tambah saiz selang kelas. Okey, baik. Itu maklumat yang diberikan. Jadi kita nak jawab macam mana? Okey, baik. Cikgu akan bimbing pada pelajar bagaimana menyelesaikan soalan ini. Okey, baik. Soalan A. Mungkin agak panjang sikit tapi idea ataupun penyelesaian ni kita boleh selesaikan dia. Jadi kita tengok petunjuk yang diberikan. Titik tengah kedua kat sini A. Titik tengah pertama 3 ni. Saiz selang kelas kita tak tahu, kita kena cari. Jadi dua perkara kita dah ada kat situ, cuma yang tak tahu adalah yang saiz selang kelas. Jadi kita katakan saiz selang kelas tu. Jadi kita anggap ataupun kita katakan saiz selang kelas. Okey, saiz selang kelas. Kita jadikan dia sebagai satu petunjuk sebagai X. Okey. Jadi menggunakan petunjuk yang diberikan, titik tengah kedua ni, A tu. A, kita ambil nilai dia. Sama dengan titik tengah pertama apa? 3. Tambah saiz selang kelas. Jadi tambah X lah. Okey. Macam tu. Yang pertama kita kena buat. Jadi kaedah yang sama kita gunakan untuk nak dapatkan B dengan C. Jadi B tu titik tengah yang ni lah, yang titik tengah yang ketiga ni. Sama dengan titik tengah yang kedua tambah dengan selang kelas. Jadi B sama dengan titik tengah kedua ni A. Tambah selang kelas tu X. A pula sama dengan 3 tambah X. Kita gantikan A sama dengan 3 tambah X ni dalam persamaan yang B ni. Jadi akan jadi A tu kita gantikan dengan 3 tambah X. Betul tak? Lepas tu tambah X ni. Jadi akan jadi berapa kat sini? 3 tambah 2X lah. Untuk B tu. Sama juga dengan konsep C. C sama dengan titik tengah sebelum dia tu B. Tambah X. Selang kelas. Jadi B kita dah kira kat sini. Gantikan dalam B yang persamaan C ni. Jadi B tu kita gantikan dengan 3 tambah 2X tu. Kurungan tutup tambah yang X ni. Jadi dapat berapa kat sini? 3 tambah, 2X tambah X, 3X lah.
3 tambah 3X untuk C. Okay. Kat situ kita dah dapat persamaan lah untuk ketiga-tiganya. Jadi cara dia nak kita dapat jawapan. Okey, seterusnya untuk yang ni dia bagi petunjuk dekat ujung ni. Okey, titik tengah yang ujung 15. Okey. Sama dengan C ni titik tengah yang sebelum dia tambah X. Ini petunjuk yang ujung ni. Okey. Kelas yang akhir. Jadi C kita dah kira sebelum ni, yang ni. Gantikan C tu dengan 3 tambah 3X. Okey. Lepas tu tambah lagi dengan X ni. Okey. Dapat berapa kat sini? 3 tambah 3X tambah X jadi 4X lah untuk samaannya ni. Okey. Bila dah dapat macam ni, okey, kita boleh kira nilai X. Nampak tak kat sini? Okey, ni 15. Okey, sama dengan 3 tambah 4X ni. Okey. Jadi kita boleh cari nilai X tu. Okey, baik. Sekarang ni 15 sama dengan 3 tambah 4X. Okey. Jadi nak dapatkan 4X, 15 tolak 3, 12. Betul tak? Jadi nak dapatkan X, 12 bagi 4, dapat nilai X tu 3. Okey. Selesai kat situ. X yang 3. Jadi berapa nilai A, B, C? Kita boleh kira lah. Jadi A sama dengan 3, X tu 3 kan, gantikan. X tu 3. Jadi A berapa? 3 tambah 3, 6 lah. B, okay, sama dengan 3 tambah 2X kan. 3 tambah, gantikan X tu dengan 3. Okay. 2 dah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Okay. C sama dengan 3 tambah 3X. 3 tambah 3 dalam kurungan tu. X tu kita ganti dengan 3. Jadi 3 9. 9 tambah 3, 12. Jadi kita dapat ketiga-tiga nilai itulah. Okay. Simple saja. Senang saja sebenarnya. Okay. Yang A kita dah selesai. Soalan A. Okay. Kita dah jumpa nilai A, B dan C. Yang B ni bina satu jadual kekerapan dengan menyatakan saiz kelas bagi setiap titik tengah berikut. Okey, baik. B, kita buat jadual. Okey, kena tambah satu lagi ruangan lah. Okey, kat sini kita buat bilangan. Bil tu bilangan lah. Bilangan baju kurung. Maksudnya inilah dia punya kelas kita. Okey, kelas dia lah. Bilangan baju kurung. Okey, lepas tu titik tengah. Okey, kita ambil yang dalam jadual tu, titik tengah. Okey, yang sini bilangan pensyarah tadi. Okey, bilangan pensyarah. Okey. Okey, lebih kurang macam tu jadual dia. Kita ambil balik dia punya bacaan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, buat jadual.
Okay, lukis guna pembaris baru lebih kemah lah. Okay. Okay. Jadi bila kita dah tahu saiz selang kelas tu dan titik tengah masing-masing, okay. Okay. Titik tengah tadi 3. Okay, A tu nilai dia 6. Okay, 6. Dan ni 9, B tu 9, C tu 12. Okay. Lepas tu yang ujung sekali 15 tu dah bagilah. Bilangan pensyarah pun kita dah ada kat situ. Okay. 2, 1, 4, 1, 2 tu. 2, 1, 4, 1, 2. Yang ni sama daripada data jadual tu lah. Jadi saiz selang kelas tu bila kita dah kira, kita dah tahu titik tengah. Saiz selang kelas 3. Jadi tengah 3. Mana sebelum dia 2. Okay. Jadi selepas 3, 4 lah. Okay. Jadi 3 saiz selang kelas. Okay. Jadi bila dah tahu dah selang kelas yang pertama, kita boleh tahulah selang kelas kedua ni. 5 hingga 7 sebab tengah-tengah ada 6. Dan ni 8 hingga 10. Okay, tengah-tengah ada 9, titik tengah ada. Yang ni 11 hingga 13, tengah-tengah ada 12. Yang ni tengah-tengah ada 15, okey 14. Jadi sehingga 16 lah. Okey. Selesai. Soalan nombor 1. Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan taburan skor yang diperoleh sekumpulan peserta dalam satu pertandingan. Okey, cari nilai Y. Min score dia dah bagi peserta iaitu ialah 7.04. B itu berapakah bilangan peserta dalam pertandingan itu. Jadi bila dah tahu nilai Y, kita akan boleh tahu kekerapan tu ialah jumlah bilangan peserta lah. Okey, cari nilai Y. Okey, macam mana cara dia? Baik. Jadi untuk soalan ni kita kena buat jadual jugalah sebenarnya, jadual juga untuk kira. Jadi kita buat jadual. Apa yang perlu ada dalam jadual tu? Okey, pertama skor. Skor maksudnya kita buat dalam bentuk kelas macam ni lah skor. Kita ambil yang ni je, kita susun balik skor. Okey, lepas tu kita ambil nilai X ataupun titik tengah dia tu. Okey, titik tengah skor tu. Lepas tu nilai kekerapan F, frekuensi F ni lah frekuensi. Okey, dan juga satu lagi hasil darab kekerapan dengan titik tengah untuk setiap kelas. Okey. Itu idea pertama yang kita perlu lukis lah jadual dia. Dengan jadual ni lah yang kita boleh kira. Okey. Boleh tak buat jadual tapi dia akan jadi macam rumit sikit lah. Tapi jadual ni mudah kita nak buat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, buat jadual. Tengok ruang yang ada tu. Guna pembaris supaya lebih kemas, lebih tak sengit lah. Ini cikgu tunjuk secara ringkas lah untuk video ini. Okey, baik. Jadi bawah sekali tu kita kira dia punya dia punya ni lah jumlah kat bawah ni. Okey, jumlah FX tu buat jumlah F tu berapa? Okey. Lepas tu sini jumlah FX lah. Berapa? Okey. Yang ni perkara dia. Jadi kita tulis balik lah. Okey, kelas skor tu 1 hingga 3. Lepas tu 4 hingga 6. 7 hingga 9. 10 hingga 12. 13 hingga 15. Itu yang sama. Okey. Yang X pula titik tengah. Okey, titik tengah kepada skor. Ni 2, 5, 8, 11, 14. Okey. Baik. Seterusnya kekerapan ambil yang ni. Tulis ya 3Y.
Kalau kita nak cari nilai Y tu kan. Okey, 3Y, 4, 10, Y, 3. Okey, jadi Fx kat sini adalah F darab dengan S. 3Y darab 2, 6Y. 4 darab 5, 20. 10 darab 8, 80. Y darab 11, 11Y lah kat sini. 3 darab 14, 42. Okay, jadi kita tambah semua sekali ni. Okay. Kat sini Y ada berapa? 4Y kat situ. Okay. 4Y tambah berapa ni? 4 tambah 10, 14 tambah 3, 17. Okay. Yang ni tambah semua. 6Y tambah 11Y. 17Y. Tambah. Okay. 80 tambah 42. Tambah yang ni. Okay. 20 tambah 80 tambah 42. 142. Okay. Jadi kita dah dapat nilai dalam nilai jumlah F dengan jumlah Fx ni dalam bentuk persamaan Y. Jadi min dia bagi tadi. Jadi ada kegunaan dia min tu. Min. Okay. Yang S bar ni sama dengan jumlah Fx bahagi jumlah F. Okay, min kita ambil nilai yang dia bagi lah. 7.04 tu. Sama dengan jumlah Fx ni 17Y tambah 142 tu. Bahagi jumlah F ni 4Y tambah 17. Okey, jadi sini kita boleh tentukan nilai Y tu berapa. Jadi kat sini nak hilangkan pecahan bawah darab dekat kiri ni. Jadi 7.04 darab dengan 4Y tambah 17 ni sama dengan 17Y tambah 142. Okey. Dekat sini okey, kita darabkan 7.04 tu. 7.04 darab 4. Okey. 28.16 Y tambah yang ni 7.04 tu darab dengan 17. Okey, tambah 19.68 belah kiri ni. Okey, dia jadi macam tu. Okey, sama dengan 17Y tambah 142. Jadi yang Y ni kita pindah belah kiri, yang nombor pindah belah kanan. Jadi 28.16Y tu tolak 17Y dapat 11.16Y. Okey, lepas tu yang belah kanan ni 142. Okey, yang 119.68 ni pindah belah kanan jadi tolak lah. 68. Okey, 22.32. Jadi nak dapatkan Y 22.32 tu bahagi 11.16. Dapat nilai Y tu 2. Okey, selesai soalan A. Jadi nak jawab soalan B, jumlah bilangan peserta. Okey, jumlah peserta tadi. Yang ni tadilah jumlah peserta tu sebenarnya adalah jumlah F tadi. Okey, jumlah F tadi persamaan asal dia sama dengan 4Y tambah 17. Okay. Jadi kita gantikan Y itu sama dengan 2. Okay. Y sama dengan 2 tambah 17.
Okey, 4 darab 2, 8. 8 tambah 17, 25. Okey. Itulah kisahnya. Okey, untuk soalan yang kedua ni. Baik, kita cuba pergi soalan nombor 3. Okey. Cumanya soalan nombor 3 ni dia agak panjang sikit. Jadinya kita akan sambung kepada part 6 lah. Okey, bahagian yang ke-6 selepas ini. Selamat menonton. Untuk yang ni selesai dulu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga pelajar lebih mahir berkaitan topik ni. Terima kasih.